إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi dalam halaqah kita di pagi ini selepas pada kita pergi rehlah dalam kerja multaqa wakaf multaqa festival bang ni. Kerja pada multaqa muslimah dengan tajuk wakaf festival. Dan kita merasa ramai ambil sahih masuk hunsuan dalam kerja multaqa kita baru ni. Dan kita haraplah pakat berdoa dengan Tuhan dengan ikhlas hati moga sikit sebanyak kita buat tunai apa kita sebagai hamba baru ni dalam derma tolong untuk nak wakaf nak sudahkan kerja apa ngan cang apa kerja besar kerja besar iaitu tujuan awak sun Islam. Sun Islam ni pusat Islam. Pusat Islam dalam praktik Thai kita ni dia di sini bukan praktik Thai saja dak, tapi kemarin terdengar Datuk pensyarah-pensyarah duk royak mari tu biar di ASEAN kita pertama. Akan jadi dalam ASEAN kita ni mana Malaysia, Indo, Brunei gapo sini pusat terbesar boleh jadi insya-Allah. Insya-Allah. Umi Besar ada katakan dalam kerja ni adalah kerjasama daripada Pak Raja. Pak Raja, Pak orang Raja. Bapak duk tolong dalam kerja hok ni. Dalam Madinah Assalam nak bangun dalam pusat Islam dalam Madinah Assalam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan hatta semua tu. Tuhan lah, kuasa Tuhan belaka tu. Untuk nak tolong umat Islam kita di sini. Bom molek hadap kata mari duk negeri kita pun jadi bom molek duk pusat duk tengah dah. Kalau buat pusat Islam pun jadi bom molek duk tengah dah kita, tengah jalan. Negeri kita Bandar Petani tu mana Madinah Assalam yang kita akan tubuhkan ini dia duduk di celah tengah jalan nak pergi kepada Asia besar mari kepada Brunei, Indo, Malaysia, gapo Singapura mana tu. Lalu ke negeri kita, pergi kepada India, pergi kepada Thailand, Burma, mana jadi duduk tengah dah molek duduk tengah dah. Tengah jalan. Alhamdulillah Tuhan. Nikmat besar yang Tuhan beri kepada kita ni dah kita syukur. Semoga Allah Taala jadikan kita berkatkan pada kita dengan Madinah Assalam ini, dan Tuhan berkatkan Madinah Assalam pada kita insya-Allah.
InsyaAllah, insyaAllah. Kita syukur Tuhan banyak kerana Tuhan jadikan kita ada panggil generasi di celah ni. Nah, kita hidup di tengah orang nak maju. Nah, kawasan mu kita ni. Nah, kalau apa ibu bapa kita pun buat dah, orang tua-tua kita pun buat sekadar buat dia dah. Nah, dah. Mudah-mudahan sako kita panggil. Nah, kita tinggal sako kita pada anak cucu kita. Nah, dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada lagi tu. Ada lagi. Kita berkata marah sudah dak. Nah, kerja kita ada banyak lagi. Kalau tak mati kita boleh duk kerja seumur sini. Nah, tempat kita tempat kita longhun turun sehat. Nah, sikit sebanyak sekut sama. Nah, sekut sama kita. Bagi ni duk pakak kan sayang-sayang ke apa. Nah, siapa nak sokong, siapa nak gatik boleh lah. Nah, kita challenge kita ada lagi. Nah, kita nak tekat nak tancai semula iaitu nak taruh sekut sama. Nah, ada challenge kita nak beli challenge pun tak apa, kena misal ada challenge tu. Challenge wakaf hari ni. Nah, kita beli challenge saya kalau ada nampak gambar situ tu ya nampak lagi. Nampak sungguh sikit. Nah, kalau boleh buka bedok, boleh kopi tu pun boleh. Nah, tapi tak nampak mana. Dia nampak mata semua tu ya rasa rajin sikit dah. Dia peringat pada kita. Nah, siapa nak katik bolehlah kita lepas ni kita artis seminggu 2 dah puasa ni pun kita mula insya-Allah. Nah, dah lepas puasa kita taruh untuk duit taruh 5 kut sehari 10 kut sehari atas kemampuan kita. Nah, apa masa kita ambil ni. Nah, ya kalau kita lebih banyak ni moga kita tak ada banyak ni nak lebih banyak tak boleh lah kita nah. Boleh nak lebih pun nah. Orang ada banyak boleh lebih banyak. Nah, insya-Allah ni boleh berlaku dah boleh berlaku. Mengingat ada seorang tua apa ni di satu kawasan. Dia hula nanti sudah ngaji akhir-akhir orang. Dok akhir orang dia. Minta buat apa ni ada tak sekelik lagi ni ada. Ada nanti umi nah. Bo sudah simpan nak kelik dia hungar lagi Pak Umi ke tu tahu mana dah. Dia pergi Pak Umi berdepek hula tangan dia barah dia duk pergi tu dalam kain gon ni umi dah. Tak suruh tengok dah. Kopi susu. Muka alami kopi tu belaka dia ya. Ya kopi susu tebuk bangkai susu tu lah ada tebuk ke budak. Hula tak suruh tengok kata hok dia sikit ni mi datang nak beli bubur katik dalam hok dia mau kutip tu. Nah, dah. Mi kutip tengok buka tengok kopi dia banyak ke juga. Nah, penuh kopi susu tu. Nah, batal kita nak buat boleh sangat. Nah, nak boleh taruh orang tak ada radai tu dak orang tua nak boleh radai mana dia ambil boleh tak nak cucu dak wi dia sekut sama tapi dah nak dah boleh wi. Nah, insya-Allah. Bagi ni kata nak kata tak ada kita tak ada tu dah. Tak ada orang tak ada sungguh pak kita ni. Nah, dah. Kalau tak ada sungguh tak ada tu tak sebui ya. Nah, tak sebui, tak ada lah hati. Bukan tak ada luar ni dak. Nah, insya-Allah mudah we ada katik kita situ. Nah, insya-Allah jadi malaikat tak tulis katik sikit-sikit tak apa duk bucu mana pun duduk dalam kelung katik kita. Nah, we duduk dalam tupuk Madinah Assalam bandar bandar besar bandar Islam insya-Allah. Nah, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatim ala tatimmu bi ni'mati alaina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni kita masuk ngaji. Nah, kalau kita duk janji banyak minggu dah ni, tafsir kita barang ni dah sudah habis surah Qasas alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ayat kita pada tajuk kita nak ngajar semaya sikit gini. Jadi tak ada gambar lagi ni kita kecek tersedih dulu kecek gini dulu. Dan siapa dah tengok surat ada surat tengok surat lah belai nah. Banyak perkara kita boleh orang ni. Akhir ayat surah sebelum masuk ayat kita ngaji ni, tajuk kita nak ngaji semaya ni, cuba kita ulangi sikit. Nah, ayat surah Qasas Allah Taala mula dengan royak Nabi Musa bagi dakwah Firaun. Masa tu orang pakat semua Firaun sebagai Tuhan. Nah, mula dengan kecik hal waktu Tuhan pada Firaun. Nah, maka akhir ayat surah dalam Qasas ni Allah Taala royak mari peringat semula suruh kita ni sembah jangan sembah lain pada Allah. Nah, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tuhan tekan dalam tauhid pada Allah satu. Nah, mula-mula surah dak kecik manusia duk sembah mak Firaun, duk sembah mak makhluk. Nah, akhir ayat, akhir surah tu kecik suruh manusia ni sembah lain jangan sembah lain pada Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu
menyeru atau menyembah bersama Allah akan Tuhan yang lain. Suruh tauhid kepada Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan lain melainkan dialah Tuhan sebenar. Kullu syai'in halikun, semua perkara, semua benda atas dunia ni dalam makhluk Tuhan tu binasa belaka, kecuali hak kekal hak tak binasa, wajhahu. Zat Tuhan yang tak binasa. Masya-Allah, dia sembah. Jadi manusia dia sembah wak Tuhan pada makhluk ni, mantap dia sembah benda, wak Tuhan kepada benda halikun, benda binasa. Dah benda binasa. Ia kena di Tuhan ni tak binasa, nak di Tuhan ni dah. Barulah kepada jadi Tuhan. Tapi ini manusia, banyak lagi manusia dia sembah pada sama makhluk, sama benda binasa seperti dia juga. Sembahlah pada Allah satu. Semua perkara terkata halikun illa wajhahu, melainkan Allah, zat Allah ya. Itu akhir surah Qasas ni. Dan lepas pada kita kecil hasmaya lah, di 2 minggu lagi kita nak ngaji hasmaya ni, nak sabar kita nak baiki semaya, kunapak semaya kita sikit, kualiti semaya kita sementara nak masuk bulan Ramadan. Lepas pada minggu ni, minggu selagi ni, kita kecil puasa lah sikit. Peringat puasa. Dah masuk tafsir surah apa? Kita akan masuk surah tafsir surah Asy-Syu'ara. Agak apa? An-Namlu. Ke apa? Surah An-Namlu, surah Sumuk. Kita mula kakak puasa ni boleh. Dah. Surah An-Namlu, surah Sumuk. Alhamdulillah. Hari ni tak lagi lah. Hari ni tak lagi. Alhamdulillah, mari kita buka buku tuntunan jiwa kita ni. Kalau kita ngaji dah, orang ni ialah munasabah kita kecil asmaya, kita ingat doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Apa dah? Gapo doa Nabi Ibrahim minta hasmaya ni? Doa mana? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita kat doa ni, tupai doa Nabi Ibrahim, doa untuk anak cucu dia, untuk diri dia dan anak cucu dia. Minta dalam doa sana minta apa? Wahai Tuhanku, Rabbi ij'alni, jadikanlah aku muqimas salah wa min dzurriyyati, jadikanlah aku dan anak cucuku daripada orang yang mendirikan solah, daripada orang yang membangunkan solah, daripada menunaikan solah. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Allah, kita perlu benar doa ni. Dan di tengah-tengah kita nampak keadaan dunia hari ni, anak cucu kita tak berapa nak semaya. Dah ajar dah tu, duk didik tak kecil tu. Syaitan diheret dan dia lagi. Jadi malah lagi. Kita sendiri pun tak habis malah lagi hak semaya ni. Tak habis malah lagi. Kadang-kadangnya mari terbaik nak kena nak semaya, padahal tak ada dah sepatutnya tak ada sifat terbaik dah. Sifat malah ni bukan orang beriman dah. Atau beriman tu. Sifat malas semaya tu kata orang yang malas semaya ni orang munafik, bukan orang mukmin dah. Bangun semaya tapi wak dengan malah-malah. Wak dengan malah-malah, wak lewat-lewat tu. Allahu akbar. Ada benar dah kita dah. Rabbi ja'alni, sebab tu kita kena hantar doa ni dengan Tuhan banyak. Rabbi ja'alni muqimas salah. Bukan minta kita seorang, minta pada anak cucu kita kata. Anak cucu kita, hak lepas dah kita anak cucu, cicit, cocok turunan kita ni, minta orang mari boleh semaya belaka. Kerana hari ni ramai orang Islam yang tak mendirikan solah. Orang Islam sendiri tak semaya banyak hari ni. Subhanallah, subhanallah. Tuhan, Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati. Itu doa. Bila kita ada masalah hasmaya sama dengan kita sendiri atau anak cucu kita, tak ada doa lain. Ni doa dia, doa untuk anak cucu kita dan anak cucu kita boleh bangun semaya. Bangun dengan hati, bangun dengan badan, bukan bangun dengan badan saja dak. Semaya ni kena buat dengan badan dan roh. Jismani dengan rohani. Bagaimana kita nak ngaji ini insya-Allah. Itu doa. Kita ngaji dah ni adab-adab. Dalam buku kita dia sedia 3 perkara dalam nak tolong kita semaya jadi solah dengan semalah Tuhan terima ni. Dalam buku tu tunang jiwa kita dia ceda dalam muka 8, buku 9 tu
Sebelum nak pergi semaya, dia ada persiapan untuk semaya. Tak? Persiapan kata yang prompt capai lamat. Persiapan untuk pergi semaya. Persiapannya gapo tengah jawa ni? Nak kena awak siap apa gapo? Kena ada gapo dulu nak pergi semaya? Satu, bersuci dan berwudu. Dah. Suci dan kena ada, kalau ada hadas besar kena mandi. Kalau tak ada hadas besar, ada hadas kecil ya kena ambil wudu. Kena ambil wudu. Lepas tu pakaian yang bersih dan indah. Indah sini mata dengan warna yang sesuai dengan ayat. Yang bersesuaian. Kalau ada seorang hamba. Lepas tu, pergi dengan rendah hati. Pergi dengan nak pada Tuhan berajak. Pada Tuhan. Tu panggil persiapan belaka tu. Royak cara ringkas lah. Royak cara ringkas lah. Buku kita ni royak ringkas benar. Tak ada royak cara raya iyak dak. Pun pada dah tu pun. Anak untuk kita hodok guna dah. Hodok guna dah. Tu persiapan. Persiapan besar-besarnya bersuci daripada hadas besar atau hadas kecil. Lepas tu pakaian yang bersih yang pada sesuai dengan kita sebagai seorang hamba. Tu persiapan. Yang ketiga sudah ambil ada wuduk siap belaka, cuci bersih belaka dah. Nak pergi semaya ni ada sebelum takbir pula. Kita kecek ni ada sebelum takbir. Ada peraturan. Sebelum kita nak takbir semaya, bukan tempat dah semaya gue takbir lu dak. Cuci dah pakai semaya dah pun. Satu, dia suruh berdiri dulu, hadap ke belak tu dulu. Bukan ikut dia dak. Lepas tu dalam sini dia atas suruh taubat dulu. Taubat. Lepas tu taubat ni dalam kita baca doa sudah ambil semaya tu, dia ada dah taubat, doa taubat lah tu. Dah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya doa lepas ambil semaya ni banyak. Banyak. Bukan kata tu sekarang dak. Ada kata Allahumma ghfirli dambi wa wasi'li dari wa barik li fi rizqi pun ada juga. Atau ada baca Nabi baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pun ada juga. Dah. Benar istighfar macam tu semua tu. Doa-doa macam ni menyebab kita panggil barukan taubat panggil. Kita baca dah lah situ tu dah. Yang ketiga, kuburkanlah diri kita daripada syaitan. Sebelum nak kita takbir tu, pagar diri kita daripada syaitan dulu. Dah. Tapi buku kita ni dia tak ada ayat daripada hadis gapo dak. Atau Nabi buat ke gapo tu, tu tak ada surat. Tak ada ayat, tak ada hadis kita dak. Cuma ada doa tu ada. Doa tu ada. Kita ambil sekadar tu dulu. Nak baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kadang-kadang bukan kata gipak tu akak takbir lu dak. Baca doa minta jah pada syaitan. Kubu sini mata pagar pada syaitan. Doa tu malah benar doa Quran tu dah. Minta jah daripada bisikan syaitan atau minta jah daripada syaitan mai duduk sekali dengan kita lu dah. Lepas tu yang keempatnya, sebelum nak takbir tu ingat dulu dah. Ingat dulu kata kita ni mari nak jumpa siapa ni. Hai gitu dah. Mari pak tegak, hari nak menajak siapa, nak jumpa siapa ni, duduk di ni. Kenapa kita baru menajak, apa kita kena jumpa dengan Tuhan, mai duk bisik dengan Tuhan ni. Tu mikir lagu tu. Mikir lagu tu. Tu lebih kurang. Tu ada sebelum takbir. Tadi persiapan asmaya belum ada takbir lagi. Nak kita takbir dah pun ada awak siapkan dulu. Kemudian ada dalam semaya pula. Ni dalam semaya, bos semaya dah dalam semaya pula. Ada dalam sembahyang. Ada belakang tu ada muka 7 tu. Muka apa? Muka 9. Bawah tu. Ada atau peraturan yang kita kena buat dalam semaya. Kita duduk semaya dah ni. Kena buat gapo dalam semaya kita. Banyak ke di sini data we ada 2-3 perkara kan. Dalam semaya kita kena we ada 2-3 perkara. Sini data ada 3 perkara ya. Kena we ada dalam semaya kita kena ada 3 perkara ni. Dah tengok berarti. 1 muka 10 tu membesarkan Allah dan memuliakannya. Dalam kita pergi semaya ni, besar sekali mari nak besarkan Allah. Berasa tu. We hati kita, fikiran kita tu.
Mari nak membesarkan Allah dan memuliakannya. Hormat, hormat pada Allah. Sini tu kena ada perasaan ni, kena ada fikiran ni. Nah, kena berasa lagu tu. Lagu mana tu nak besarkan Allah dan muliakannya tu? Sebab tu kita mula dengar nak besarkan Allah, you mula dengan takbir ke? Mari pak tu Allah akbar tu mana besar Allah tu? Allah yang maha besar. Dah, Allah yang maha besar ni atau lain tak ada ke sekarang. Lepas tu, dah anak teriak pun duduk dulu. Kita anak teriak retina ni dah. Kalau dok nak, kalau ingat kau anak puyuk nasi hangit pun, duduk semaya dah main ingatlah semaya kan. Duduk hangit dia, kan. Duduk hangit itulah dah tak ingat sangat benda dah tu dah. Ingat dah sangat lah kita tu. Nah, kalau baju mau basah hujan pun tak boleh berhenti sebab kita Allah main ingat Allah maha besar. Dah, Allah maha besar. Tu mana besarkan Allah. Nah, besar. Hormat pada Allah. Nak tubik kodai. Nah, takbir dah pun tubik juga. Nah, sebab tu dia masuk dalam tak molek lah kita sudah duduk semaya, bahasa bos tu tak ingat kerja kita, gitu baik kita. Nak tubik ada semaya tu kena buka tubik cocok gitu dak. Nah, kena ada marayak dia nak tubik semaya tu. Nah, kalau camping sungguh tu nah. Tengok sini kata besar pertamanya kita dalam semaya ni, bila kita duduk semaya dah membesarkan Allah dan memuliakannya. Mula dengan takbiratul ihram. Ni tak masuk lagi nah, cuma kita tahu kata kena ada gap pada semaya. Iaitu besarkan Allah dan muliakan Allah, hormat pada Allah ni. Tengok huraian dia di atas suatu yang kita kerjakan disertai dengan rasa membesarkan Allah. Lagu mana membesarkan Allah ni? Iaitu kita buat kerja ni, nah, disertai dengan rasa membesarkan Allah. Dah. Hama dah kita khabar kedok tu kan. Apabila kita reti makna dia kena rasa dah lah. Nah. Kalau kita mari dengan cukup kata dia saat ni tak mari dengan gaduh, mari dengan gupo gapo. Ya ingat dah. Kalau jadinya main gupo gapo. Nah, bergapo. Masuk mari sudah main mana akak dah kebik. Nah, dah. Masuk dia dengan peraturan, dengan adat dia dah dah. Akak takbir. Nah, Allahu akbar. Itu mana besarkan Allah dah, tu makna dia tu dah. Allah yang maha besar. Mana tu lain nak kecek batul lepas dah takbiratul ihram nak kecek, nak makan, nak gapo tak boleh. Nak gau kata pun gah nah itu marayak semaya tu kan. Dah. Dia rasa kata, tahu kata kita duduk depan Tuhan. Nah. Dengan rasa membesarkan Allah. Nah. Allah yang berhak menerima ibadat. Nah, dah. Kita mari jumpa dengan dia nak Tuhan terima ibadat kita dah buat ni. Nah, kerja kita dah buat ni. Dengan rasa memuliakannya. Hormat. Hormat. Hormat malu ke Tuhan ni, malu duk bawah napa pasal malu. Tak ada sini. Duk dalam ni dah ni. Dah. Kita nak mikir orang lain rasa malu Tuhan tu. Hormat Tuhan. Tuhan tahu siapa dalam hati kita tu. Nah, dah. Buat go ni tu tu panggil semua tu bila siapa sin itu tinggi benar atas maya kita tu. Dah. Dengan rasa muliakan Tuhan. Kita memikir kau kita duduk dengan sama makhluk tu kan. Kau kita duduk makhluk ni sambut dengan orang besar dah. Dah. Duduk depan orang besar-besar, kita duduk ke mana? Dah makhluk tu dah. Makhluk tak tahu dia lah hati kita. Nah. Pani Tuhan Khalik. Tuhan jadi kita, mai duk semai kita duduk depan Tuhan jadi kita. Tuhan raja segala mak raja. Nah. Tu berasa lagu tu berasa kena mari tu berasa tu. Nah. Dia tahu kita duk mikir gapo dia tahu. Nah. Sama makhluk besar makhluk ni. Kita wasa tunduk tak wan tetap mata dah sambut demo nah. Padahal dia tahu dia hati kita gapo. Panas hujan tak boleh dah duk baris itu. Nah. Dah sama makhluk. Kita biasa dah tu, kita biasa dah. Mau kita tak aja mana tu kita kok ni. Kalau kok lain tu biasa tu, mau kita tak ada hadis masjid mana orang lain dah. Tak ada mana hadis masjid tu nah. Kau demo besar mari mau kita tu dah. Tu sama makhluk kita bahasa gitu. Ni kena bahasa lebih dah tu lagi. Lebih tak apa ratus kali lebih. Nah, bukan ganda kita duduk depan Tuhan ni. Nah. Hal ini bila kita rasa besarkan Allah dan mulia pada Allah, hormat pada Allah ni, nah, dapat kita rasai, kita sendiri boleh rasa. Bila kita ingat benar-benar diri kita adalah hamba Allah. Nak berasa tu lagu tu ini buat ke mana? Sini Tuhan kita dia kata
kita ni berasa lagu tu, dia kena ingat atau kita ni adalah benar hamba Allah. Aku ni hamba. Nah, mai duduk diri depan Tuhanku. Ya baru mari tarik kuam rusuk kita tu. Nah. Hal ini dapat kita rasa sendiri bila kita ingat benar-benar diri kita adalah hamba Allah. Dan bahawa Allah itu Khalik. Siapa dia Allah? Allah adalah Khalik, Tuhan makhluk, Tuhan jadi makhluk. Aku duduk diri depan Tuhan jadi makhluk ni. Nah, yang menjadikan kita. Tuhan jadi aku ni. Oh, dia kalau ingat itu seumur dia. Dia dikalu itu, dia dikalu. Buat mana ingat seumur. Nah, dialah yang maha besar. Aku main di depan Tuhan jadi makhluk aku, jadi aku dah jadi makhluk semua. Dialah yang maha besar, tak ada yang lebih besar pada Tuhan. Allahu Akbar. Nah, lagi maha tinggi kuasanya. Tak ada siapa boleh lawan kuasa Tuhan. Dan dia nak kena jadi. Dan dia tak sedar, dia nak tak mana tak jadi. Ha ni, Tuhan kita main semua dia. Ha tu panggil. Dalam semaya kita semuanya semaya kita 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat ke? Nah, kena berasa ni semua. Nah, berasa besarkan Allah, Allah jinjai. Nah, Allahu Akbar. Mula dengan hak tu. Nah, Allah yang maha besar dan muliakannya. Hatu mula-mula sekali kena wid adalah semaya kita. Nah, kena wid adalah semaya kita. Teracik semaya kita ada lagi perasaan ni. Berasa tak lagi rasa ada lagi. Berasa dah tu dah. Kau tak berasa lagi. Kau duk mari celak, mari gelak cerah. Kan mari kan tak ada dah gitu. Nah. Tak dah. Dia mari gitu kalau umi sendiri dia royak tak tahu orang lain dah. Berasa waktu kau kalau celak-celak tu mari dah. Kau hati molek tu, kau iman molek. Nah. Allah Tuhan. Nah. Bagi ni kita kena buat ni dulu, kena baik dulu. Persiapan sebelum semaya, adab sebelum takbir, kena baik situ dulu. Nah, baik kata semaya ya terikat dengan air semaya juga. Nah, dengan wuduk kita. Waktu wuduk ni adalah kunci solat. Wuduk tu adalah anak kunci semaya. Kalau anak kunci tak molek, tak terbuka pintu semaya kita ni. Nah, tu dah. Satu besarkan Allah dan muliakannya dalam semaya kita. Kena ada perasaan itu. Nah, kena berasa lagu tu. Yang kedua, dalam semaya kita ni kena ada rasa khusyuk. Kena ada sifat khusyuk dan takut kepada Allah dalam semaya kita ni. Nah, besarkan Allah dan muliakan Allah. Yang keduanya kena rasa khusyuk dan takut pada Allah. Khusyuk ni duduk di belakang ni, kecek khusyuk ni. Nah, khusyuk semaya kita ni, semaya itu tali penghubung antara hamba dengan Allah. Semaya kita ni adalah tali. Nah, tali nak hubung kita dengan Allah. Nah, ni tu semaya. Kalau semaya ni ke apa? Arti semaya sini dia kata tiap agama. Nah, tapi selagi dengan makna di segi nak tegak agama tu, di segi nak hubungan kita dengan Tuhan, nak hubungan kita dengan Tuhan. Kita nak hubungan dengan Tuhan. Nah, iaitu hubung dengan solat. Nah, solat. Lepas tu bila semaya kita tak molek, mana kita dah berhubung dengan Tuhan tak sapa. Nah, dah. Tak sapa kita berhubung dengan Tuhan. Orang kata apa dah terosak putus habis nak kecek. Apa? Bak roya dia motor balik dia balik. Nah, dah putus habis roya dia. Kita nampak kata punah terosak pak kita tak nak kecek. Nah. Dia putus di roya dia, tali dia. Ini pun kita dengan Tuhan, bukan Tuhan tak nampak kita. Nah, bukan tak tahu tapi buat apa? Kita nak berhubung dengan Tuhan tak lekat tu. Nah, sebab ni semaya saat ni. Nah, sebab bila tak ada semaya sebab kita tak ada tali hubung kita dengan Tuhan dah. Nah. Nombor telefon dia ke apa? Nombor telefon Tuhan kita berhubung dengan Tuhan ni. Nah. 4 3 4 2. Nombor telefon tu 44 342. Zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, Isya 4, subuh 2. Subhanallah. Anda ada mawak dia. Tu nombor telefon kita dengan Tuhan. Nah. Siapa nak berhubung dengan Tuhan ambil nombor ni. Nah. Semayang itulah tali penghubung antara hamba dengan Allah. Dulu kita tak, kalau belum ada terosak tu tak pandai tengok kita, tak pandai mikir. Nah, ni kita duk berhubung dengan Tuhan semua. Nah,
Karena itulah bila kita oleh kerana semaya sebagai alat, sebagai tali hubung kita dengan Allah. Karena itu adalah suatu kewajipan. Wajib tak kita nak menzahirkan khusyuk. Bila kita duduk dalam semaya ni, kena ada khusyuk. Apa mana khusyuk? Khusyuk dengan mana takut ni lebih kurang. Khusyuk dengan takut tu. Kena ada nampak khusyuk dan takut kepada Allah. Dalam semaya kita, dalam semaya dah, dalam semaya. Sebenarnya dalam semaya, luar semaya ni, ia ada hubungan juga. Bila kita duk khusyuk seumpama dengan Tuhan, dalam luar semaya, maka semaya kita pun akan khusyuk juga. Kalau luar semaya kita tak pernah khusyuk mana tak takut pada Allah, zikir pada Allah, dia ingat pada Allah seumpama, duk tunduk diri kita pada Allah seumpama, dalam semaya pun payah nak mari. Payah nak mari. Bila kita semaya khusyuk, maka seluar semaya kita pun akan juru juga. Karena itu adalah suatu kewajipan, wajiblah kita zahirkan, nampak, tunjuk, nampak khusyuk dan takut pada Allah ni dalam semaya. Kena ada ni. Kena ada khusyuk dan takut pada Allah dalam semaya ni. Nak buat kan ni. Kerana kita ngaji, kita jalan untuk menghasilkan khusyuk ada depan sikit lagi. Buat aku mana boleh khusyuk? Khusyuk mana gapo? Khusyuk mana tak tunduk, takut, malu, zikir, ingat. Tu adalah khusyuk lah ke tu. Adalah khusyuk lah ke tu. Yang betul lagi, sebenar-benar khusyuk dan takut akan Allah itu hanya dapat oleh mereka yakin benar-benar akan kuasa Allah. Orang khusyuk benar sungguhnya iaitu orang ada apa? Orang ada yakin. Orang ada yakin. Yakin benar-benar atau tu Tuhan kuasa. Kenal Tuhan lah mudah-mudah. Baru yang mari perasaan sifat khusyuk dalam hati kita, kalau dalam semaya khasnya. Yakin benar-benar akan kuasa Allah, kekuatan serta kekerasan dan ketembusan iradat kehendaknya. Ayat kita. Orang yakin ni, orang boleh khusyuk ni, atau orang yakin, orang cerak, kata Tuhan tu kuasa, kuasa tu kuat, Tuhan tu kuat. Bekai keras kuasa Tuhan. Dia nak, dari mata osik, dia balik bumi, hak tu kita rasa kecek semua. Dia bawa ribut. Dia mau dapat nak lawan dia ke? Tu kuasa Tuhan, kerasnya kekuasaan Tuhan. Iradat kehendaknya. Tuhan ni, Tuhan kita mari jumpa dengan dia, sembah dia ni adalah iradat mata kehendak. Kuantongkan kehendak Tuhan ni, dan dia nak kena jadi. Ketembusan iradat kehendaknya ni Tuhan kita mari jumpa dengan dia ni. Dia nak kena jadi, dia nak. Tu mana tu kita yakin situ. Kenal Tuhan maksudnya. Dia nak yakin ni main ilmu dulu, tahu dulu. Tahu orang banyak tu panggil yakin. Ilmal yaqin. Kita biasa nak ngaji dah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Baca lama dah ayat ni tu. Tak masuk mana lah hati. Ingatlah tak kata mu tidak akan ralik dengan dunia ni kalau mu tahu dengan ilmu yang yakin, ilmu cerak. Namun nampak dah dengan kejahilan belah kalau mu tahu sungguh. Hari ni pun kita, dalam semaya kita tak akan tak mungkin kita tak khusyuk kalau kita betul-betul kenal Allah. Kenal Allah. Kata Allah tu kuasa, Allah tu kuat, Allah tu gagah. Dan dia nak kena jadi, dia nak. Itulah baru mari perasaan khusyuk. Mari perasaan khusyuk. Kalau tak khusyuk tu satunya tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan salah satu sebabnya. Tu dah semai lagi kena ada khusyuk, kena ada takut pada Allah. Betul kita kau sujud tu kan. Kau kita waktu subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah dah. Nampak dah hati kita tak ada gapo. Ada gapo kita ni. Tok dahi kita di latar tanah tu dah semai muka kita situ kak. Tak ada gapo aku ni. Tuhan yang maha tinggi. Aku tak ada goskara, Tuhan tak urut aku kak. Tak ada goskara aku ni. Itulah dah. Sebab tu salah satunya ia mari situ belaka tu pucuk tu dah. Kena ada khusyuk dan takut pada Allah. Panuat lagu mandi khusyuk, kita main ngaji depan lagi. Yang ketiga kena ada dalam solat kita, kena ada dalam solat ialah menghadirkan hati. Ayah belaka we ada hati sekali dengan semaya kita. We hati duduk sekali dengan semaya kita.
Jangan badai duduk atas jadahnya. Badai duduk lekai kanan atas jadah. Tapi hati duduk lain. Panggil badai tak ada ruh. Mati. Semaya yang mati panggil. Semaya tak khusyuk ni semaya mati. Nah, dah. Allahu Akbar. Sini yang ketiga dalam semaya kita bila semaya, adab kita yang ketiga ialah kena menghadirkan hati, insya-Allah. Nah, menghadirkan hati, apa mana menghadir hati? We ada hati sekali dalam semaya. Ya waliknya bapak tak kebel tu hati duk lain dah. Sakit hati sungguh dah. Ya Allah. Astagfirullahalazim, banyaknya bab tu bos sudah semaya. Dah, sudah semaya tu harus istighfar tu. Istighfar atas hati kita gilai hak ni tu. Tak duk sekali dengan Tuhan. Nah, tak duk sekali dengan Tuhan. Astagfirullah. Nah, apa khabar? Ada semayang automatik panggil, semayang automatik. Nah, bab semayang kita tak suruh di semayang automatik buat lagu mana. Insya-Allah dah lepas ada kita kecil semaya ni 2 minggu kita nak guna masa 2 minggu insya-Allah. Dah. Yang ketiga kena dalam adab kita dalam semaya. Ni dalam semaya dah. Menghadirkan hati. Apa menghadirkan hati? Iaitu hendaklah kita hadapkan segala fikiran kita, ingatan kita ni. Hadap, ambil duduk sini. Nah, hadapkan fikiran kita ni kepada amal yang kita sedang kerjakan. Kita buat gapo ni? Kita nanok, kita basuh banyak ke hati duk kali lah ke? Biar duduk petrol tak dah. Dia panggil tak bunyi dah. Nah. Agak dia semua dah. Dia tengok terotak dia mata panggil temala dah tak mulut, tak dengar. Tak dengar dah. Tapi kita semayalah dengar belaka. Nah. Bapak semaya dengar belaka, angkat teriaklah nasi dapur dah gelag bunyi. Dah dapur jauh dah. Bunyi juga suara gelegak dah. Nah. Ada titik bunyi belaka dah. Ya. Ya, segala perkara kita hadapkan segala perkara kita kepada amal yang sedang kita kerjakan. Semua kerja lain kita buat dengan hati belaka. Kecuali semaya so tak buat dengan hati. Baca Quran so. Baca Quran hati tak ada ke? Tak hati nah. Tengok so ini kita kena fikir dah ni. Nah. Mana tu hadir hati mata ambil hati kita duduk sekali dengan amal. Jadi bos maya kena hajar. Nah, padahal ni tak kena hajar kalau buat kerja lain. Nah, tak kena hajar dah. Nah, tak ada kerja lain buat tak ada hati tu. Ada dengan hati belaka. Nah. Bila duduk tak kira hafal sekerak hari, hati duduk situ tu. Lepas lupa anak-anak kau tu lelaki. Nah. Mak tengok anak mata nak pergi kedai beli gatuh mata dah. Duduk lekat dia kira kat kerak hari nah. Aku lupa tu dah. Suruh mak aku tengok anak dah. Gitu lalu nah hati kita main duduk sekali sungguh-sungguh dengan saya tu. Saya khusyuk dengan kerja yang kita buat saat ni. Tapi semaya ni kena ngajar. Kena obrol nah. Semaya ni minta hati duduk sekali. Wapo nah. Kena heret. Tu maknanya kita payah kata dah mana hadir hati sekali. Nah, widu hati sekali dengan kerja kita saat ni. Dengan kerja kita kerja atau sedang kita baca. Kalau kita baca Fatihah, duk baca ayat Quran, gapo dah semaya, duk baca ayat dalam rokok, dalam sujud, gapo duk kecek dengan Tuhan saat ni tu, wi hati duk kecek hati. Jangan hidup mulut saja duk kecek. Dah, wi hati kecek. Wi hati faham. Allah, aina ya Allah. Iyyaka na'budu. Ya. Waktu biasa ngaji zaman budak mula dah. Dulu dia tak ada surat-surat terjemah, Quran terjemah, buku-buku terjemah ni payah tak sempat learning nah. Untuk masa tu ke masa 40 tahun lepas dah. Tok guru ajar dia tanya dah lah. Nak tanya tu buat ana nu reti kita kecek ni. Ni payah kita duk semaya ni. Tok guru ajar kata, ingat kita baca tu. Dah makna Melayu tak pandai dah. Makna tak pandai. Untuk masa tu pun Tok Guru tak pandai ke. Tok Guru pakai apa-apa ni pun. Tok Guru Quran dah. Kita nak ngajar Quran Tok Guru Quran, Tok Guru tadika pun tak pandai juga Tok Guru pun. Dia tak ingat baca. Ataupun ada seorang lagi dia kata, ingat ini aku duduk semaya, aku duduk semaya. Nawi hati khusyuk dah. Nawi hati duduk sekali.
Kena wayak ke hati, aku duduk semaya, aku duduk semaya. Tapi mulut tu kau pelan sikit lah. Nah. Mulut baca Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita ada selagi, pilih orang kedua, orang satu tadi. Dan dia kata, so baca. Lah hati baca tu kata. Ada. Kalau baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, aku duduk semaya, duduk semaya. Jadi hati suku dengan mulut-mulut duduk kecek tu payah sikit. Nah. Lepas tu ni Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati pun Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, dah. Lepas tu kalau kita reti makna dia bahasa Melayu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, semacamnya kali. Nah, ini itu ada depan, kita kebahaman dengan depan asal lagi. Nah, yang pentingnya kita kata bila kita semaya ni, dalam semaya kita kena hadir hati sekali hati. Hadir hati maknanya hati duduk sekali dengar kerja kita dah buat saat ni. Nah, atau kita dah baca saat ni. Jangan hati kita paling kepada yang selainnya. Nah, mulut baca Alhamdulillah, tubuh duk rokok, duk gapo, duk sujud tu, tapi hati tahu duk mana, tahu gimana, itu tinggal aku boleh kita kata dia. Nyegilai, buat apa nyegilai dia. Nah, ya. Allah gitu. Halak itu satu-satu cara nak uya di hati kita tu hadir dengan kita. Nah, tidak buat lucu, tu pun lucu lagi. Nah, lucu. Nah. Jangan hati kita berpaling kepada yang selainnya. Nah, atas lain semata, selain pada semaya ni, begitu duk khusyuk, hati kita geduk tengok ingat kau lain. Nah, geduk dapur, geduk pak kain duk jemur dah kita ni. Nah, kalau kita duk kerja orang lain, dia ingat orang lain. Nah, kalau kita jual, ada ingat tak? Ya tu beli beras apa bayar lagi, bayar beli gun ni bagian ni. Dah, kalau kita jual beras ni. Kalau kita jual beras lain apa? Pak kerja orang, kalau kita rejai, kena ingat duk designer, duk buat room, duk sang beg dalam fikir hab jahit. Hab jahit tu. Nah, subhanallah. Nah, kalau ada rebutan kita, misalnya kaki lubung ada. Kaki lubung, nama tu dia tak bayar lagi hubung aku nak modal banyak. Mai dia ingat orang kata. Nah, orang kata. Nah. Tak usah buat kan, tak usah hidup mai duk ngarut kita lah semaya saat ni. Nah. Hati kita duduk sekalian kita. Sebenarnya di atas kehadiran hati duduk sekalian kita dalam ni dapat dengan mengukuhkan. Nak dapat ke mana? Nak boleh ke mana hati duduk sekali? Iaitu cara sini dua kita di atas dengan mengukuhkan dan meneguhkan iman akan Allah. Ya gidi iman kita juga. Nah, ya gidi iman kita sakut pak dengan iman kita juga. Bila iman kita tu kukuh, teguh dengan Allah, nah, patut yang kedua, satu iman kukuh, nah, iman gagah, nah. Yang keduanya fahamkan makna dan yang diucapkan. Yang keduanya nak boleh khusyuk hati duk sekali ni kena faham, kau cai kuamai kita duk kecek ni. Nah. Kau cai kuamai kita duk kecek ni. Ya sebenarnya kita duk kecek dalam semaya tu, kita duk kecek luar ni juga. Nah, kecek luar ni juga. Biasa mioyak dah kata dulu kita kecek lah ni ke, ada ke duk balik mana? Makan nasi. Nah, dah. Nah, Pak, makan nasi tu hati kita pun makan dah. Pernah kita kecek sia pun, makin kau. Nah, makin kau tu tak ada balik makan nasi, dah. Pak ya mulut dengan hati dia sekali. Nah, sekali. Pia marah, pia suka, pia saya, pia gapo pun mulut dengan hati sekali. Nah. Atau kita faham, kita kecek. Nah, yang kedua, satunya kita kira dengan iman kukuh, iman teguh. Nah, yang keduanya faham makna yang diucapkan. Kita kecek gapo faham. Nah, Allahu Akbar, mana tak Allah Maha Besar. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah. Dan kelakuan yang dikerjakan dia faham. Kalau kita buat apa rokok, buat apa sujud, apa kat takbir. Tu dah. Faham atau kita buat gapo. Nah. Faham dah yang kedua. Sini umat dua je. Nah, ambil kukuh iman dengan faham makna untuk nak dapat hati kita. Nah. Dan kelakuan yang dikerjakan iaitu hendaklah faham dan tahu makna bacaan-bacaan. Hak tu penting sekali. Sebab hati kita terlucut dengan dalam semaya kita ni iaitu sebabnya hati tak faham, mulut duk kecek. Lidah duk kecek suku, hati pun dia tak faham lidah duk kecek ni nak gelai lah. Nah, nak gelai. Nah.
Iaitu adalah memaham dan mengetahui makna bacaan-bacaan. Kalau kita baca gapo dalam semaya kita ambil dari Allah kepada sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena faham. Nak kerja semula ni kita ni dah. Bacaan-bacaan yang dilafazkan oleh lidah. Kalau lidah kecek tu, we faham hati-hati. Nah, dan makna pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota saat ni. Apa rokok, apa bangun, apa tunduk, aku nak tunduk pada Allah. Nah, aku nak sujud pada Allah. Hawi tahan situ. Nah, itulah barulah hati mai duduk sekalian kita. Hatu 3 perkara ni panggil adab dalam semaya. Adab dalam solat. Nah. Cuba kita ulang kali lagi. Adab dalam solat ada 3 perkara. Satu, dalam semaya kita kena ada apa? Kena ada perasaan besarkan Allah dan mulia kepada Allah, hormat pada Allah. Yang kedua, kena ada khusyuk, kena ada takut kepada Allah. Nah, yang ketiga, kena hadir hati. Maknanya kena hati duduk sekali dengan semaya, dengan hak kita baca, dengan hak buat tu. Nah, jangan hati duduk lain. Nah, itu adab dalam solat. Adab sebelum takbir, ada persiapan untuk nak kita takbir, tu kita ngaji dah ni. Nah. Setelah kita ada 3 perkara dalam semaya dah, kena ada 3 perkara ni. Besarkan Allah, sebenarnya besarkan Allah yang ada di takbir sendiri dah. Allah, bagi kita faham mana Allah akbar tu yang mai sendiri dah tu. Nah. Semua tu ya bila ya mana mari perasaan besar, mari perasaan takut, mari perasaan tu. Ya puncanya kerana kena faham tu. Dah kena faham. Alhamdulillah tu 3 perkara dalam semaya kita kena wida nah. Lepas tu nak wida tu buat ke mana? Jalan untuk menghasilkan khusyuk saat ni. Nawi hati kita duduk sekali dengan semaya, wi takut, wi malu, wi hormat pada Allah tu, buat jalan kok mana? Wi kok mana jalan dia. Nah. Ni kok mana ada? Wi ada kok mana? Yalah buku kita ni ada wak makna semaya lu dah. Nah, nak tahu makna baca lah semaya gapo. Nah, tu. Tapi ini kita ngaji 2 perkara lagi. Nah, sementara tu, nah. Masa tak ada. Mari kita tengok ni dulu. Jalan untuk menghasilkan khusyuk. Cara nak boleh khusyuk. Nah, nak dapat khusyuk, nak lagu mana? Jatam yang ngai hai. Jai kita ni duduk sekali dengan pak tiput. Nah, rasa takut Tuhan, rasa rasa besarkan Allah saat ni. Nak lagu mana? Dia ada sini ada berapa perkara tu? Ada 7 perkara pula. Nah, cara jalan untuk menghasilkan khusyuk ni ada 7 perkara besar-besar. Nah. 1. Hendaklah orang semaya tu rasa. Bila duduk semaya saat ni rasa. Rasa bahawa dirinya berdiri di hadapan yang Maha Berkuasa. Rasa sini artinya bukan rasa dengan rasa kulit ni tak. Rasa dengan hati dia. Dah. Rasa kata dia tu duduk depan dengan Tuhan. Sebab tu ya hok satu ni ya duduk di kalau kita teriam belum takbir tu. Nak mari semaya nak takbir tu buat hati lah dah. Nah, dah ingat pada Allah tagapa tu aku duduk depan Tuhan ni main nak semaya ni. Kata tengok dalam sejarah sahabat ni Ali radhiyallahu anhu dia mek semaya mek semaya tu pucat muka dia. Kita dengar cerita. Nah, sejarah sahabat Nabi. Pucat seumur dia baca bila dia mek semaya. Nah, orang tanya buat apa? Sahabat lain tanya dia buat apa? Kau tu jadi amir, dia jadi raja pemerintah. Nah, pemimpin orang mukmin lepas Nabi tak ada dah ni. Nah, dia tanya buat apa Amirul Mukminin bila nak kali mek semaya dari muka pucat. Nampak apa takut gitu. Dah. Maka dia jawab kata, "Mu tahu tak aku nak mek semaya artinya aku nak pergi jumpa dengan siapa? Sebab aku nak pergi jumpa dengan Tuhan, jadi aku." Nah, kita tak je mikir lagi tu. Nah, kita tak je mikir lagi tu. Nah, ada kena mikir, kena mikir. Nah, hati kita tak ada nak mikir tu saat ni, hati tu lalai belum semaya lagi. Dah. Terperhati ibu buat tu kan hari mana kita banyak zikir pada Allah subhanallah alhamdulillah Allah akbar ni hati kita lain semaya kita lain tak serupa dengan hati kita duk lalai tak aja duk zikir mana zikir juga sara apa sikit dengan hari mana kita banyak zikir hati kita pergi semaya hati tak serupa dengan hari tak zikir banyak saat ni
Nah, ni kena buat lah ni. Kena buat. Nah, tak nak rasa lagi home dek kecil ni, kena tata lagi buat sendiri. Nah, hari mana kita banyak zikrullah, buat adab-adab kita dalam lepas semaya dan dalam semaya saat ni. Nah, banyak zikr, baca Quran banyak gapo semua tu. Nah, hati kita mudah kita bela dia. Mudah kita bela dia. Nah, mana ni? 7 perkara ni dah mana dengar sini dah. Satunya, hendaklah orang semaya tu rasa dirinya berdiri di hadapan yang maha kuasa. Rasa waktu dulu. Dah. Jalan khusyuk ni. Nah. Begitu semaya ni kita rasa atau main depan Tuhan. Nah. Selagi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk waktu semaya, nah, Nabi gaduh nak pergi semaya sana supaya dia tak kenal aku, dia kata. Dah. Ibu tak kenal. Dah Siti Aisyah pada Siti Aisyah saya kali ni. Nah, begitulah perangai Nabi. Nah, sungguh dalam nak pergi semaya sana. Dah. Ya Rabbi, astagfirullah, astagfirullah. Kita main-main ke? Dah kita main-main. Sebab tu nampak maya kita dia tak kena tu. Nah. Tak ada gapo dah. Satu dah. Kita main nak semaya, we rasa dah. Yang satunya kita nak boleh khusyuk ni, we kena rasa, we kena mikir kata kita main nak jumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari nak berdiri depan Tuhan yang tahu segala rahsia aku, hatiku. Nah, mari nak diri ni depan dengan yang Maha Berkuasa. Itulah orang yang bersembahyang, bermunajat. Arti mari munajat dah. Orang semaya sungguh tu. Nah, orang semaya munajat ni dia mari berasa kita. Mari nak jumpa dengan Tuhan yang sangat kuasa, yang sangat tahu segala rahsia hati, dengan yang sangat berkuasa. Nah, masya-Allah, maduk diri depan dia dah ni. Nah, duduk diri depan dia. Mendengar Syekh royak mana Syekh dia kata kalau kita biasa di imam, nah, kita ya bila kita duduk semaya di imam ni, duduk semaya sore, hati tak seruput. Nah, bagi umi sendiri biasa kita biasa di imam, duduk buat tina kita ni. Nah, kita rasa lebih takut. Rasa lebih rusuk kita dah picak lu madak di tu imam ramai-ramai ni dah. Kita pun punang dalam maya maju dengan Tuhan. Dah. Takut tu perasaan takut lebih banyak daripada kita duduk semaya sore. Sebab kita duduk semaya sore ni rasa tak ada bawa orang nah. Dia tak ada pimpin siapa nah. Tu. Satu biasa sebab tu kalau kita boleh kita perempuan pun ibu-ibu ni terajah-ajah kita semaya kali dengan anak-anak tina kita. Ada Jumaat pun buat tina dah, kita tak pergi masjid dah. Nah, kita tak pergi masjid kita ke tina ni. Nah. Dari mana pergi masjid? Apa kita ada jemaah dalam rumah kita. Nah, kita boleh rasa perasaan tu. Nah, kalau boleh anak-anak cucu kita pandai tu kita gile-gile dia kata dia tu imam kita, dia tu imam nah. Kena hajar, ada kena hajar. Hatu boleh tahu situ kita boleh kenal dah anak-anak kita nak semaya sungguh ko, semaya hati ko, semaya rangkai. Nah, kita boleh kenal dah ada ramai-ramai tu anak kita sana. Dah. Ada culak saya semaya Jumaat ni. Nah, Jumaat. Sebab ia terlambat. Nah, maya. Nah. Itu takut lambat mata semaya tak suruh dah tu. Nah, tu leceh lu dah. Nah. Satu-satu nah, nak hati-hati, we kena berasa, kena mikir. Nah, kata kita main duduk diri depan siapa ni. Nah, yang kedua, nak ada tak ni? Masa kita itu dah ni nah. Yang kedua nak we hati-hati ni, we boleh khusyuk ni ialah nak buat kana? Hendaklah faham. Faham lu dah. Nah, ni berasa. Mikir rasa. Nah, ni kena faham. Faham ni kena reti. Nah, faham ni kena reti, kena ngaji. Hendaklah faham arti bacaan yang dibaca dalam semaya kita. Nah, dah. Terklik cek gini dah. Ambil dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salah tu. Nah, mana berapa perkara kita reti. Di masa 2 minggu ni kita kena cek. Kena cek di cek tu apa panggil. Nah, cek semaya kita duk semaya selama ni. Dah. Buku kita ni ada dah. Buku kita ni ada dah. Tapi kalau misalnya siapa tak pasal payah sikit dalam makna ni dia payah sikit, nampak panjang sikit, huraian dia banyak. Nanti mini bagi kita tak kat sana semaya lagi. Nah, memang depan insya-Allah doa minta lupa dah. Kita bagi waktu selagi waktu besar-besar dia jelas sikit. Nah, dah insya-Allah dah.
Terak cek dulu belah-belah gini. Nah, kata ambil tarik Allahu akbar mana gapo? Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Nah, tu baca lah semai kita tu ada makna gapo. Nah. Boleh tak? Janji dah? Dah. Janji dah untuk baik diri kita ni, untuk baik kita. Nah, kalau tak pan solat kita, kerana mula solat adalah awal-awal ibadat yang Tuhan hisap amalan kita. Nah, awal-awal amalan Tuhan hisap dah kita. Kalau semaya kita pan, mata semaya hok lain pun engeng-engeng dah. Tapi kalau semaya mai pan, semaya kita ni mai pan, maka hok lain pun teruk. Hok lain pun jadi payah sikitlah. Nah, itu mengikut dalam maksud hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang kedua adalah faham arti bacaan yang dibaca. Nak boleh khusyuk ni kena faham. Yang kedua kena apa? Kena faham makna bacaan. Bacaan tak pandang lah kedah yang Arab, pandang Arab kita ni dengan Melayu nah. Kita pandang Arab ni. Nah, alhamdulillah Arab. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu liman hamidah. Kecik Arab seumur kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan tadi tak tahu. Nah, nama Tuhan tak reti pun Tuhan reti. Dah. Tak kena koyak dah Tuhan tu. Tuhan reti segala bahasa, muka bahasa dia jadi. Nah, bahasa Tuhan ni. Nah. Bahasa bisu pun Tuhan reti. Nah. Bahasa hati tak ada niat lagi Tuhan tahu dah. Nah. Tak kena kecek dah Tuhan tu. Nah. Kau ni Tuhan tanya kita ni. Nah. Hendaklah faham arti bacaan yang dibaca. Ni kan ban dah 2 minggu ni kita mai ni insya-Allah. Nah. Dah. Kena sungguh dah. Lepas tu perhati makna dia. Lepas tu main dengar saja dak lah. Klik kena ngaji pula ni. Nah. Kena klik baca sendiri buat kita katik dah. Insya-Allah dah. Berarti makna kita kecek. Alhamdulillah makna gapo. Biasa we dah dulu satu poster nak. Kita beli dah mula. Biasa beli sini. Makna alhamdulillah. Klik dapat di rumah lu dah 30 kut so ke 40 kut so buat kita mula. Kau tak ada lagi sini. Tak ada tu bahasa Sia, bahasa Melayu ada dia mau tolong buat. Mari di wakaf tempat majlis wakaf kita ada mai. Nah. Tak pernah ni buat dia mau buh frame nah. Tengah orang tu buh frame tak dinding dah. Tengok semua. Tengok semua ke tengok saja dak tengok baca. Ada. Lepas tu tengok sama-sama dia tengok sama-sama dia reti. Nah. Perhati maknanya, perhati makna ayat semaya semua dah. Ambil lagi Allah akbar apa? At-tahiyyat gapo semua rabbi ufli gapo reti makna belaka tu. Patut nak sok dah, tersok kali dah. Awak wajah tu perhati kena reti. Nah, subhan reti semua baca alas semaya kita. Dalam qiyam, dalam doa iftitah, dalam sujud lah gapo semua tu. Nah. Berat ya? Ada berat. Nah. Tak berat kena hak depan kena berat lagi. Sebenarnya Allah Taala perintah kepada kita. Tuhan suruh dah, Tuhan perintah ni, suruh kena faham ni. Memahamkan makna Al-Quran dengan bermannya al-afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha dalam surah Muhammad. Nah, Tuhan tanya kita kata, apakah mereka tidak faham Al-Quran? Adakah hati-hati mereka terkunci? Orang tak faham Quran tu hati koci kata. Nah. Hatu mana tak kena faham makna alhamdulillah khasnya dah 14 kali baca hari, 17 kali wajib. 17 kali sehari terbaca. Nah, baca enggak tak faham. Allahu akbar. Nah. La ilaha illallah. Hatulah dan kedua. Nah, nak dapat hasil khusyuk. Yang ketiga, hendaklah faham zikir-zikir dibaca. Saat ni ayat dah, saat ni umur dah. Ni faham bacaan ni mata faham ayat Quran, Fatihah, qul huwallahu, ayat-ayat Quran. Nah, yang ketiganya kena faham zikir-zikir dibaca. Zikir ni atau kita baca dalam subhanarabbiyal a'la, subhanallah, gapo, Allahu akbar, dan subhanallah, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Apa saja kita baca tu rabbil filli at-tahiyyat, gapo tu mana zikir. Kena faham. Nah, iaitu perhati maknanya. Faham sini maknanya perhati maknanya. Rabbil filli, Tuhanku pendosaku. Berasa mari hati tu. Nah, we faham hati. Warhamni sebelahlah kepada aku, wajburni tapunlah kekurangan aku, warfa'ni akaklah darjat aku, wahdini hidayatlah tunjuklah betul kat aku, wa'afini selamatlah aku, wa'fu anni ma'alak salah aku. Sedap lah kita faham. Nah, sedap kita baca faham. Nah, kita rasa dekat dengan Tuhan. Nah, sedekat dengan Tuhan. Nah, insya-Allah ibu dah. We faham makna zikir dalam semaya kita dah. Kandungannya
dan juga tujuannya. Apa baca Rabbi Fili. Nah, tak apalah dari kita makna dia mari sendiri tu kandungnya tujuan dia mari sendiri dah. Nah, dari kita faham makna dia. Kata ulama untuk memperoleh pahala zikir, ulama ni kata ulama dah. Nak boleh pahala kita duk zikir tu mestilah tahu maknanya. Mana kata zikir tak tahu makna ni bagi ada setengah hadis kata tak boleh pahala. Boleh juga. Boleh, tapi tak sama dengan orang baca faham tu. Nah, dah. Tak sama dengan kita boleh faham tu. Orang baca dengan faham tak sama. Perbuatan perangai tak serupa dah. Nah. Walaupun mengetahui bahawa tasbih, tahmid itu adalah untuk membesarkan Allah, mengaku kesuciannya dan memujinya. Nah. Patut lagu mana pun kena usaha reti. Subhanallah makna apa? Maha suci Allah. Apa makna suci? Suci maknanya tak ada dah benda kurang atas Tuhan. Nah, alhamdulillah. Puji bagi Allah. Segala nikmat kita terima ni tak ada puji siapa Tuhan. Allahu akbar. Mengapa Allah Maha besar tu? Orang lain kecil belaka. Suami kita, anak kita, harta kita, gapo dunia kita semua ni kecil belaka. Tak ada guna belaka kalau tak ada Allah. Nah. Dah. Allah tak nyemari dah. Nya masuk jelas lagi. Tu mana faham makna dia. Nah, tujuan dia. Kata Imam Ghazali dalam Arba'in al-Hadith Arba'in, maksud banyak dah. Hendaklah Imam Ghazali ulama dia kata, hendaklah kamu membaca Allah Akbar dengan mengingati bahawa tak ada dah yang lebih besar daripada Allah. Allah Akbar kata Tuhanlah Maha besar. Hal lain tak ada besar. Nah, hal lain tak besar. Sebab tu kita semai Allah Akbar tegak anak teriak pun tak cara tak berhenti. Nah, pitu duk ngango, mah kita tak boleh pitu ngango dah. Gagal pitu ngango, pitu tak buka katut ni. Nah, tapi dia duduk semayang dah. Duduk semayang dah ikut dia. Nah, dah. Lepas tu banyak cerita dia dalam Allah Akbar dalam semayang ni kita banyak cerita boleh royak lagi tapi kita tak ada masa nah. Dah. Tengok lagi. Tu mana Allah Akbar? Ulama Ghazali kata, hendaklah kamu baca wajah tu wajhiyah. Begitu wajah tu wajhiyah dah. Wajah tu wajhiyah aku hadapkan mukaku. Wajah tu aku hadapkan wajhi mukaku. Nah, dengan perasaan bahawa kamu benar-benar ngadapkan jiwamu pada Allah dan berpaling dari selainnya, tak cara dok lain. Aku ngadap tu rasa tu mana ngadap mukaku. Nah, dah. Dan hendaklah kamu baca alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pada Allah terhadap segala nikmat-nikmatnya. Dan kau panggil hati molek dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu sedap. Masa tak saya berhenti kata alhamdulillahirabbil alamin. Masa nak baca lama we anyo. Dah hati dak sekali. Nah, tapi kau mari hati tak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Khabar-khabar amin pun tak khabar dah. Nah. Dah. Allahu akbar. Nah, tu mana ya faham makna tu dah. Alhamdulillah. Nah, anata rasa syukur pada Allah terhadap segala nikmatnya. Nah. Dan adalah kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca tu dengan perasaan bahawa kamu sangat lemah dan bahawa segala urusan itu hanyalah di tangan Tuhan semata-mata. Berasalah gitu. Nah, baca iyyaka na'budu, padamu saja Tuhan kami nak sembah, tak ada dah lain. Wa iyyaka nasta'in, padamu saja Tuhan kami nak minta tolong, tak ada tempat dah kami minta tolong. Musa ya Tuhan pak minta tolong. Tu berasalah gitu. Nah, terlemuh segala-gala. Dan hendaklah di setiap-tiap zikir yang kamu baca itu kamu ingatkan maknanya. Ni siapa royak gini ni? Imam Ghazali rahimahullah. Nah, ulama banyak kata tahal padan kecik ni. Nah, ketahuilah segala yang melalaikan kamu dari memahamkan makna-makna bacaan dipandang dan dikira was-was. Orang duk baca Quran, duk baca zikir tak faham makna dia tu, maka kita kena penyakit was-was dah. Gapa makna was-was ni? Was-was kata bisikan yang melalaikan kita. Allah duk dengan was-was seumur kita. Nah, bapa mana kita baca kita zikir tak faham, itulah kita kena bisikkan syaitan dah. Nah, syaitan dah kita hidung kita dah. Nah, yang keempat adalah memanjangkan rokok dan sujud. Nak bila khusyuk ni rokok ilmu, sujud ilmu, tu boleh khusyuk juga. Nah, yang kelima, tidak permain-mainkan anggota dan tidak berpaling. Jangan duk kau kata banyak, jangan tengok mata kau ni, mata kau ni. Nah, jadi hilang khusyuk juga. Nah,
Kau duk main, duk jauh jadah, jadah balik waduh kau balik. Nah, dah. Oh, dah. Berangin kot dia lah, sujud tak pasir lah. Nah, sujud tak tanah lah. Nah, yang penting tak cuci. Nah. Jangan duk main duk cara kat bagi jadah kan, kat bagi kana dah ada. Mari berlaku nyakit dah nyakit. Nah, yang tak khusyuk. Yang kena sentiasa pandang ke tempat sujud. Nak dapat khusyuk ni lah mata kita duk pas sujud mata. Ambil tak mula tak kebel lagi dah. Allah akbar tu mata duk sujud dah. Mata dia tengok pas sujud. Tak tengok kau tu, tak tengok kau, tak tengok kau tu. Dak. Mata duk pas sujud. Nah. Yang kena dah. Walaupun buta. Orang buta apa? Bukan mata kono dak. Orang buta makmuk. Bukan walaupun kita duduk depan Baitullah. Atau duduk semai di sisi Baitullah apa? Tak ada mata tengok Baitullah dak. Mata tengok di Kaabah. Orang semaya ni dah. Tu nak dapat khusyuk belaka tu nah. Yang ketujuh akhir sekali menjauhkan segala yang membimbangkan hati. Apa mak itu tu bimbang yang diserabu di bimbang tu benar tu kena kancat, kena buat cepat, kena kepan cepat. Seperti gapo sakit perut nak masuk bilik air ke nah kalau rasa nak masuk bilik air masuk dulu ataupun tengok duduk semaya dah apa mari duduk panggil mari perasaan sakit perut kita kena keluar dulu nah niat keluar sebelum nak keluar tu aku nak keluar semaya kata gagak tubik itu dak ya ada adab marayat pula dalam nak tubik semaya saat ni nah dah. Karena itu janganlah sembahyang di atas tika sejadah yang bergambar dan berukiran. Seperti kita jangan semaya atas tika ada jadah, ya ada gambar-gambar. Pas jadah ni kita ada gambar belaka. Dah, bertemaya ada gambar, jadah ada gambar, duk tengok bunga kok tu, bunga kok ni. Nah. Dah ada kecek lah semaya dah. Nabi kalau duduk dinai Nabi lari. Tu buat. Nah, wak tabid dah. Nah. Janganlah semaya di atas tika sejadah yang bergambar dan berukiran. Jadah kita ada ukir laka. Kadang-kadang jadah tu nampak rupa-rupa tu, nampak rupa ni dah. Adi mari duk baik itu kita ni. Seperti tak sewida benda tu mari masuk fikir kita. Dan janganlah bersembahyang dengan menahan buang air besar atau air kecil. Nak kecil nak gapo tu nak buang besar, nak buang kecil tu jangan doa. Nah, anak dalam semaya jangan doa. Masa kalau kecuali kita rasa kita nampak lah, kita faham lah kata dah lagi nak semaya tu ada gapo lah. Nah, tapi nampak rasa kuat-kuat sangat tak boleh tahan semaya dah. Hati kita duk ada dua dah. Hati dia ingat hal ni dah. Nah. Dan sebelum sembahyang taklah diselesai atau diperkemaskan segala kerja. Ni sebelum nak pergi semaya tu kena selesai dulu. Tak usah nak mari duk bimbang lah semaya kita. Nah, kemas segala kerja atau urusan supaya tidak timbul apa-apa bimbang dalam waktu semaya. Tu 7 perkara ni kita kena klik murajaah semula, klik tuan semula lepas dari kita ngaji ni. Dia tak ada ingat lupa juga. Tapi muncul ada surat dah ni. Itu cara nak dapat khusyuk semaya kita. Dan kita akan ngaji minggu depan biiznillah insya-Allah. Tunjuk gambar pula lagu mana sifat solatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semaya lagu mana insya-Allah. Untuk kita nak dapat khusyuk dan semaya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat bersembahyang bagaimana menapok aku semaya. Pas nampak bila kita ni nampak dengan ilmu. Nanti kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tengok gambar-gambar ulama-ulama tunjuk contoh rupa rubat rokok akak tangan takbir diri kian lagu mana insya-Allah kita akan sambung lagi sekali lagi minggu lagi insya-Allah. Wallahu alam. Allah rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله